Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi pertemuan kita pagi ni untuk perkongsian ilmu yang berkaitan dengan tajwid Al-Quran, insyaAllah. Jadi kitab rujukan kita adalah ilmu tajwid menurut riwayat Hafs an Asim melalui Thariq Shatibi yang ditulis oleh Dr. Surul Sihabuddin An-Nadawi. InsyaAllah. Baik. Sekarang kita di bab yang pertama. Semalam kita dah berkongsi tentang pengenalan pada penulis kitab ni, apa yang hajat dia untuk kitab dia. Hari ini kita terus pada bab yang pertama yang berkaitan dengan pengenalan kepada ilmu tajwid. Jadi nota ni ada berkaitan dengan yang saya hantar semalam tu. Boleh rujuk nanti, kita akan tengok balik. Baik. Pengenalan ilmu tajwid. Kadang kita kata belajar tajwid ni, belajar apa tajwid ni? Nak belajar lagi ke? Jadi kita kenali dulu apa itu ilmu tajwid. Dari segi bahasa, tajwid bermaksud mengelokkan atau mencantikkan. Itu maksud tajwid, mengelok atau mencantikkan. Kemudian dari segi istilah. Baik, bila kita belajar apa-apa ilmu yang berkaitan dengan tajwid ilmu Al-Quran ni, dia ada dua makna di bagi situ. Satu makna dari segi bahasa, satu lagi makna dari segi istilah. Jadi yang kita nak ambil perhatian adalah makna dari segi istilah itu yang penting. Daripada segi istilah, tajwid bermaksudnya suatu ilmu untuk mengetahui cara melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan betul. Ini yang dikatakan tajwid. Jadi semalam saya ada sentuh, kalau tajwid dia merujuk kepada huruf-huruf Al-Quran tu. Bagaimana nak menyebut dengan betul. Kalau qiraat, dia merujuk kepada lafaz pada satu-satu kalimah. Yang berkaitan dengan ada perbezaan dalam sebutan setiap qiraat. Orang ni sebut begini, orang macam contohlah. Orang utara kata gula, kan? Pada orang selatan kata gula, Aida, gula. Belah-belah Perak ni ada setengah-setengah belah Ulu sana disebut gulai. Begitulah, tapi merujuk kepada benda yang sama. Itulah yang dikatakan qiraat tadi. Baik. Sesetengah ulama mentakrifkan tajwid sebagai menunaikan hak huruf dan apa yang sepatutnya bagi sesuatu huruf Al-Quran. Seperti menunaikan apa yang sepatutnya bagi makhraj sesuatu huruf, sifat-sifatnya, iaitu ciri-ciri huruf tu, dengungnya, panjangnya, iaitu dalam hukuman, tebal atau tipisnya sebutan sesuatu huruf, dan lain-lain hal yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Jadi yang ini ada dalam nota yang saya edarkan semalam. Yang itulah yang dikatakan tajwid. Yang itulah yang kita nak bahaskan melalui kitab tajwid ni. Jadi insyaAllah keseluruhan kitab ni kalau dapat kita khatamkan, tak kira lah ambil masa berapa lama. Kalau kita dapat buat setiap minggu, mungkin cepatlah. Tak sampai setahun. Jadi nota-nota ni saya akan bekalkan sementara kita baca-baca juga apa ni, tapi dalam nota tu saya ringkaskan, saya fahamkan sikit. Jadi yang ulama yang mengatakan hak setiap huruf tu, dalam matan dia kata ta'ul hurufi haqqaha min sifatilaha wa mustahaqqaha. Jadi kalau kita belajar, setiap huruf tu ada hak dia. Hak dia itulah merujuk kepada makhraj dan sifat huruf tu. Di mana rumah dia, bagaimana letakkan, sama ada hujung lidah ke, tepi lidah ke, hujung bibir ke,
ataupun di kerongkong ke, mesti pastikan huruf datang daripada situ. Ya. Kemudian lebih mustahak lagi pada sifat-sifat dia. Makhraj dan sifat dia tak boleh dipisahkan. Dia datang serentak. Kalau betul pada makhraj, tapi sifat tak betul, betulkah huruf pula nanti? Ataupun bunyi dia kenusantaraan sikit. Jadi kita tak mahu macam tu. Lepas tu datanglah kadang-kadang kawan saya ni orang Jawa Ustaz, ada kawan seorang tu. Dia beli pula tentang etnik. Tak ada kena-mengena tu semua ya. Betul pada apa makhraj, betul pada sifat, mana itulah suara Al-Quran. Ya, tak kira lah siapa datang daripada mana pun. Cuma ya kita akui kadang pelat kedaerahan tu memang adalah sikit-sikit. Nak buat macam mana? Itu memang dah bahasa lidah kita, lidah orang kata Nusantara kan. Itu tak apa, jangan dikesalkan. Kemudian ya, bila kita mengkaji tajwid, lebih mustahak lagi ya pada setiap huruf tu apabila ada hukum mendatang. Yang ni yang banyak yang kita terlepas pandang kadang-kadang ya. Maksudnya begini. Kalau huruf nun mempunyai sifat dengung, ya, sifat dengung, dia bukan dalam keadaan semua tu mesti didengung yang sama yang ni. Ada dengung yang satu harakat, ada yang dua harakat, ada yang dengung dia disembunyikan, ada dengung yang disamar-samarkan. Jadi yang itu yang kita nak ambil dalam talaqi musyafahah tu. Ya, insya-Allah. Baik, hukum ilmu tajwid ya, kita tengok sedikit dia kata apa? Mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Mempraktikkan atau mengamalkannya adalah menjadi fardu ain ya. Yang samalah macam kalau kita tengok di muka surat seterusnya, kalau di kitab saya ini di muka surat 17 kita tengok ya kaedah fiqh yang dikata di situ apa? Ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Ya. Apa maksud dia? Jika kesempurnaan sesuatu kewajipan itu bergantung kepada pelaksanaan perkara yang lain, maka perkara itu juga turut menjadi wajib untuk menyempurnakan kewajipan tadi. Ini dalam apa kaedah fiqh ya. Seperti yang saya sebutlah ya. Untuk solat itu wajib, wuduk itu sunat. Ya. Tapi yang sunat wuduk tu tadi, tanpa wuduk solat yang wajib itu tak boleh disempurnakan lagi. Itulah maksud dia. Jadi belajar tajwid adalah fardu kifayah. Tapi nak baca Al-Quran bertajwid adalah fardu ain. So macam mana pun kena belajar tajwid jugalah. Cuma yang bagusnya fardu kifayah ni, kalau Aida seorang datang belajar sekampung tu kan, orang lain tak ikut sama pun tak apa. Ya, mana dah lepaslah ke orang tuntutan tu. Tapi bagi Aida yang belajar ni pula tak bolehlah simpan ilmu tu seorang-seorang. Kena kembangkan. Ya Man, kita kena ajarlah orang taman kita, orang dekat kita, paling tidak dengan keluarga kita. Ya. Baik. Seterusnya kita tengok banyak ya dalil-dalil yang menyarankan supaya kita baca Al-Quran ini bertajwid. Ya. Kalau kita tengok di muka surat seterusnya dalil daripada Al-Quran sendiri ada ya. Warattilil Quran tartila kata dia. Kemudian ada lagi daripada surah Al-Furqan juga disebut ya warattalnahu tartila. Ini semua orang kata perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Jadi kita pun dah faham sebelum ni apa itu tartil ya. Bila ditanya kepada Sayyidina Ali apa yang dia katakan tartil, dia kata huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan setiap huruf dan mengenapasi tempat berhenti. Yang tajwid ini kita dah faham dah, mengelokkan setiap sebutan huruf. Kemudian dalam masa yang sama kita kena faham juga dalam bacaan di mana kita nak berhenti, macam mana kita nak mulakan balik. Tempat-tempat berhenti ni adakah mesti di nombor ayat? Mesti sampai kita mesti baca daripada awal ayat sampailah ke hujung nombor ayat. Adakah begitu cara untuk berhenti? Ataupun macam mana? Jadi di sini dalam tajwid kita ada 6 tajuk besar ya yang kita kena belajar, yang bermula daripada gunnah, mudud, tafkhim, tarkik, makhraj dan sifat, qasam dan dhab, waqaf dan ibtida, dan campur satu lagi qiraat. Jadi di sana ada tajuk waqaf dan ibtida. Jadi dalam waqaf ni banyaklah, bukanlah kita nampak pada tanda waqaf yang ada dalam Al-Quran ataupun di hujung nombor ayat. Ada juga waqaf-waqaf yang melibatkan pada kalimah-kalimah tertentu. Seperti waqaf bala, waqaf kadzalik yang kita dah belajar ni. Jadi yang ini tak usah risaulah semasa kita bertalaki,
Yang itu akan kita jumpa dan kita akan tandakan. So yang tu mungkin kita boleh buat seminar untuk satu masa yang lain nanti kan, untuk sebagai sambil lalu saja. Sebab benda itu dalam mata laki kita akan sentuh terus secara direct, ya, tak ada masalah. Baik, banyak lagi dalil-dalil daripada sunnah, daripada ulama yang mengatakan supaya Al-Quran ini dibaca dengan tartil ataupun dibaca dengan tajwid. Ya. Apa faedahnya? Kita tengok muka surat seterusnya pada tajuk faedah mempelajarinya, pada tajuk yang keempat di muka surat. Boleh semaklah pada kitab masing-masing. Ya. Antara faedah kita mempelajari tajwid ini, ya, untuk memelihara daripada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi kesalahan membaca Al-Quran ini ada dua, ya, dua. Satu kesalahan yang jelas, satu lagi kesalahan yang tersembunyi. Jadi kita ambil perhatian, kedua-dua kesalahan ini adalah haram. Ada haram yang diberatkan, ada haram yang diringankan, dan ada hukum dia lah yang kita kena ambil tahu. Ya, kesalahan yang jelas disebut lahan jali. Ya, lahan jali. Kesalahan yang tersembunyi disebut lahan khafi. Dalam lahan khafi ini ada lagi satu lahan khafiyul khafi. Ya, dan kesalahan yang tersembunyi dan lagi tersembunyi. Yang itu menghalusi lagi. Kalau boleh kedua-dua kesalahan ini kita cuba hilangkan, ya, kita atasi. Ya. Sebab apa? Dalam kesalahan-kesalahan ini kata Syekh Ibrahim Al-Samnudi, ya, tentang bacaan pada suara mat, suara tebal nipis, ya. Dia kata wa wajibun syar'an tujannabul jali, ya, wa wajibun sina'atun tarkul khafi. Ya, wajib syar'i menjauhkan lahan jali. Mana kalau wajib syar'i ni dia kena belajarlah lahan jali ni, ya, kena perbetulkan salah baris, salah hukum. Itu antara syarat kesalahan jali, betulkan kalimah yang tu, ya. Kemudian dan wajib sinai. Ya, wajib sinai ini itu kita kena meninggalkan kesalahan khafi tadi. Kesalahan khafi tadi dia merujuk kepada bacaan tebal nipis, bacaan qalqalah, bacaan dengung, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan ikhfa, idgham, ya. Walaupun dalam talaki kalau kita perasan setengah tu pada Aida ni kan, bila tan dengung tak cukup ustaz tegur. Iman ni kan kalau qalqalahnya tak cantik ustaz biarkan. Kalau pada Hizwin yang ni sekarang habis semua ditegurnya kan. Jadi kita pun kadang keliru mana satu yang betul, Wil. Sebenarnya bukan begitu, ya. Kita tegur bacaan ni ikut kemampuan dia. Kita buat sikit-sikit. Kalau dibetulkan semua Iman, nanti Iman lari. Apalah, asal saya baca semua salah. Kalau yang salah baca tu saya lah. Jadi kita tak mahu ada perasaan begitu. Kita ambil sikit-sikit, ya. Ingat, Al-Quran disempurnakan daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama mana? 22 tahun lebih, kan. Mana lama lah proses tu. Jadi kita pun ambil masa sedikit. Bukanlah sampai 20 tahun pula, ya. Kita ambil masa berterusan. Kalau boleh, dengan Al-Quran ni jangan ada sempadan pengakhiran dia. Biarlah berterusan sampai habis nyawa kita, ya. Kita dengan Al-Quran. Okey, ya. Kalau tengok di situ lagi dia kata kesalahan jali ni tadi, kesalahan nyata bermaksud kesalahan yang dilakukan pada struktur perkataan. Ya, yang melibatkan perkataan. Itu kesalahan jali lah, ya. Kemudian pada kesalahan yang jali ni dia melibatkan tadi itulah. Patutnya huruf hamzah bunyi a, dia bunyi a. Begitu, contohnya. Itu kesalahan-kesalahan yang perlu dielakkan. Kalau bunyi to bunyi tebal, dia bunyi ta. Itu jalilah tu, dia mengubah huruf. Yang tu antara dia. Jadi kita cuba elakkan kesalahan jali. Kemudian kalau kita tengok pula pada kesalahan khafi, iaitu kesalahan tersembunyi. Bermaksud kesalahan atau kecacatan yang dilakukan pada sebutan. Inilah banyak pada sebutan. Jadi macam mana, ya, kesalahan khafi ini nak kita elakkan? Betul pada makhraj, betul pada sifat.
Mana terhindarlah kesalahan khafi, ya. Yang jali itulah tentulah orang awam pun boleh kesan, ya. Jadi patut baca alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Orang awam pun dengar dia baca dengan alamin. Jadi patut ha pedas bunyi ha simpul. Begitu, jelas sangat nampaknya. Yang itu cuba elakkan, ya. Yang kesalahan tersembunyi ni tadi, ya, kesalahan yang bermaksud kesalahan atau kecacatan di dalam sebutan, di mana kesalahan itu menyalahi cara sebutan yang telah ditetapkan bagi sesuatu perkataan atau ayat Al-Quran. Ya, yang tu. Jadi yang ini kalau macam kata sempurnakan dengung, sempurnakanlah. Kalau kata qalqalah dia, ya, mirip kembali fathah kata dia. Ya. Qul huwallahu ahad. Begitulah, ya. Wa tawasaw bil haqq. Haqqa ni haqqa. Ya. Ada lantunan tu boleh terima win, tak apa, tak ada masalah. Tapi takkanlah selama-lamanya macam tu kan. Kita ubah sikit supaya dapat bunyi yang betul. Itu maksud dia, ya. Jadi kesalahan khafi ini kalau boleh kita cuba atasi, ya. Pada kata Imam Ibrahim Samnudi tadi, dia kata itu adalah wajib sinai. Wajib sinai ni mana orang tu seboleh-boleh cuba elakkan. Cara dia perbaiki, ya. Cuba usahakan baiki bacaan tu. Pada kesalahan baris, kesalahan huruf tu wajib sinai, mana kena perbetulkan inilah, ya. Kena tumpukan betul-betul lah. Orang kata masa membaca tu lebihkan fokus. Okey, kesalahan tersembunyi itu hanya dapat dikesan oleh mereka yang mahir dalam tajwid atau para qura' saja, dan ia telah disedari oleh orang. Mana orang awam tak boleh nak kesan lah. Kita dengar tu okey lah. Tapi kalau orang yang mahir dengan Al-Quran, dia tak payah tengok pergerakan makhraj bibir kita pun, ya. Dia tak payah tengok kita. Dia dengar suara pun dia tahu salah pada makhraj, salah pada sifat, tak sempurna pada sifat, itu maksudnya, ya. Jadi yang elok, mana yang bertalaki sekarang ni, yang saya perhatikan, ya, kebanyakan mereka kena tumpukan pada kesalahan khafi ni aja. Kesalahan jali tu dah kurang sangat, dah tak ada masalah. Kalau kita dengar bacaan-bacaan, ya, Cik Yang, ya, baik bacaan Iman, bacaan Aida, bacaan Win, kemudian bacaan pada Sufia, kan. Jadi kira tak ada masalah pada kesalahan jali, ya, kurang sangat. Cuma kita lebih tumpu pada untuk memperelokkan sebutan huruf, untuk mengelakkan daripada kesalahan khafi ni, ya. Dan di situ, ya, penulis ni disebut hukum melakukan kesalahan tersembunyi seperti ini dalam bacaan adalah haram. Walaupun begitu, ya, bila kita melakukan kesalahan khafi ni, hukum ni tetap haram, ya. Jika dilakukan dengan sengaja atau mempermudah-mudahkannya, sebagian ulama menghukumkannya sebagai makruh. Jadi seboleh-bolehnya, Win, kita cuba, ya, betulkan sebutan tu semampu mungkin. Jangan kita ambil mudah, jangan kita ambil ringan. Itu yang kehendak dia. Baik, itu dalam yang membahaskan tentang kesalahan, ya. Yang seterusnya tu kita boleh baca sendirian. Kalau kita tengok kan apa kelebihannya bila kita mendalami ilmu Al-Quran, kita tengok pada tajuk 4.3 untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ni yang kita nak cari ni, ya. Al-Quran ni, ya, ilmu yang paling agung. Kerana, ya, dia meletakkan diri kita, ya, untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita akan merasailah, ya. Kalau kita ambil urusan dunia saja, dunia memanglah seronoklah kita, kan. Tapi di akhirat esok mungkin kita akan rugi. Tapi dengan Al-Quran ni, dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Ya. Sebab apa dia kata situ? Kalau kita tengok hadis riwayat Uthman bin Affan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya. Itu yang bermaksud sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Belajar ni pun dah cukup bagus dah, ya. Dan mengajarnya pula. Kalau kita mampu, ya, kita ajar lagi Al-Quran ni. Jangan kata bila dah kita pandai sendiri, kita diam senyap punya, tak maulah, ya. Cuba kita kembangkan ilmu tu bagi kawan-kawan. Paling tidak keluarga di sekeliling kita dulu, ya.
Dan satu lagi yang Rasulullah SAW juga bersabda ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Yang bermaksud bacalah Quran, maka sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembaca. Yang ini yang kita nak cari ya. Sekurang-kurangnya adalah orang kata pembela kita di sana besok, insya-Allah ya. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang kita tu boleh semak ya dalam muka surat seterusnya tu. Cuma di sini pada muka surat yang seterusnya di bawah tajuk 5 ya, iaitu tahap-tahap pembacaan. Ya. Pertama tahqiq ya. Kemudian yang kedua hadar, yang ketiga tadwir. Tahqiq ni apa? Itu tahqiq ialah bacaan Al-Quran secara perlahan-lahan. Dan meneliti makna-maknanya serta menjaga hukum-hukum tajwid. Ya. Itu dengan menunaikan hak-hak huruf dan apa yang sepatutnya ditunaikan bagi setiap huruf. Jadi bacaan tahqiq ni elok daripada awal. Bila kita tengah, walaupun kita boleh baca, ya, tapi kita tak tahu lagi tajwid, ya, tak mendalami tajwid. Bila kita bertalaki musyafahah kan, baca dengan tahqiq. Pasal kita nak ambil orang kata ilmu macam makhraj, sifat, ya. Karena kita kata baca dah betul dah. Tapi yang kita tak perasan dia walaupun betul tapi tak sama. Ya. Jadi kalau kita baca dalam tahqiq, mungkin ustaz kita dia boleh kesan ya, oh ini kurang pada ketebalan dia, ataupun ini kurang pada sembunyinya dengung tadi. Yang tu ya. Kemudian bagi bacaan yang tahap kedua ni hadar. Hadar ialah bacaan cepat tetapi dengan tidak mengabaikan hukum-hukum tajwid. Ini penting ya, kalau nak baca secara laju pun silakan. Tapi jangan langgar tajwid. Ya, kena jaga. Ya. Kemudian yang ketiga je bacaan tadwir, iaitu bacaan yang pertengahan di antara tahqiq dan hadar dengan tidak mengabaikan hukum tajwid. Kesemua bentuk bacaan ini ya, semuanya dia beritahu jangan abaikan tajwid. Nak baca laju silakanlah. Tapi tajwid penting. Apa itu tajwid? Menjaga setiap huruf dia win dan memberikan setiap huruf itu akan haknya. Dan lebih besar lagi apabila ada hukum yang mendatang. Jagalah semua tu ya. Kemudian ya, satu lagi saya nak tambah di sini, di sana tak ada, iaitu bacaan yang dilarang ya. Bacaan yang dilarang dalam atau ni, kalau kita baca Quran dah bagus, tapi kita tak perasan ada beberapa bentuk bacaan yang dilarang ya. Iaitu pertama yang dipanggil at-tartib, at-tatrib, iaitu bacaan merengek-rengek, ataupun ikut gaya lagu nyanyian. Sekali-sekali Iman baca lagu macam lagu Nona Sayau pula bunyi dia. Tak boleh ya. Jangan dibuat tu Aida. Contoh ya, ataupun dia buat lagu rap dalam bacaan Al-Quran. Dilarang win, jangan ya. Okey. Yang keduanya bacaan yang disebut tamtid. Ya, tamtid iaitu melebihkan harakat pada hukum mad. Yang ini banyak berlaku. Ini bacaan yang dilarang ya. Patut dua harakat lah. Ya. Kalau dia kata 4, kalau dia kata 6. Selalunya berlaku masa bila ya, kadang-kadang kita tak perasan ya, bawa adik lagu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia bawa adik lagu nak tutup lagu tu. Mana? Mak dia sukun 2, 4 atau 6. Dalam Syatibi paling baik dia kata 4 harakat lah. Tapi kita baca melebihi pada mak lazim punya harakat. Ini dia panggil sebenarnya tamtid ya, iaitu melebihkan pada harakat. Yang ketiga al-tarqish, iaitu teranum berlebihan hingga terkeluar dari hukum tajwid. Kalau nak bertaranum Azwin silakan. Ya, tak ada masalah. Tapi jangan melampau-lampau pada tajwid dia. Ya. Kalau ingat ya, taranum lagu dia ikut tajwid tau. Itu yang penting ya, jangan tajwid ikut lagu. Ya, jangan terbalikkan dia. Kemudian yang keempat adalah tahzin ya, bacaan tahzin. Itu bacaan bersedih atau duka. Ya, dia khawatiri timuria. Ya. Kadang-kadang kita nak tunjukkan kalau sedih lah, baca pun dalam keadaan sedih. Ini juga adalah, kecuali kalau benda tu memang spontan. Ya.
Macam sekarang kita selalu tengok dalam video kan YouTube, imam-imam di Masjid Madinah Mekah kan, bila dia orang baca surah ayat tentu mereka dalam keadaan teruja sangat dan sedih. Sampai tak boleh nak baca. Pasal apa keadaan COVID sekarang ni. Yalah, begitu jugalah kita ya. Jadi bacaan yang bersedih-sedih sangat ni elakkan ya. Kemudian yang kelima dia kata bacaan tarhid ya, iaitu suara terketar-ketar atau menggigil. Ya. Dalam orang kesejukan. Ini juga dilarang elakkan dalam bacaan dalam keadaan ketakutan ke apa ke, ya, kita tenangkan bacaan jangan dalam keadaan terketar-ketar kita baca Al-Quran. Kemudian yang keenam dia kata bacaan tahrif, iaitu bacaan secara kumpulan bersambung satu ayat seorang. Aida baca ayat pertama disambung ayat kedua dari Aiman, kemudian ayat ketiga Izrin, ayat keempat Cik Yang, ayat kelima Cikgu Rokiah dan seterusnya, ayat ketujuh Sufia. Begitulah ya. Orang tak boleh ya macam tu. Walaupun kita ada tengok orang buat macam tu tapi bila dah ada kata larangan tu kita berlepas diri lah. Kemudian yang ketujuh membaca Al-Quran bersama alat muzik. Yang ni ini dilarang lah. Itu sebagai tambahan. Kemudian dia nak sebut juga di sini tentang lahan tadi iaitu lahan jali, lahan khafi. Dalam kitab Al-Mudin fil Ahkam Tajwid kitab ni yang saya sebut dulu yang ditulis di Universiti Jordan oleh lebih kurang ada 7 orang pensyarah situ yang diketuai oleh Dr. Ahmad Khalid Sukri. Dia senaraikan ada 11 kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku dalam bacaan kita. Okey. Yang pertama kena jaga iaitu bertukar huruf kata dia. Ibdalu harfun min harfin. Bermakna huruf sepatutnya ain berbunyi dengan suara alif ataupun hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ataupun ta bertukar jadi ta. Begitu juga ta mungkin bertukar jadi ta. Wow dibaca dengan fa, itu selalu berlaku ataupun fa dibaca dengan wow. Itu biasa kadang kita tak perasan. Bertukar huruf ni cuba elakkan. Kemudian dia mensukunkan huruf yang berbaris. Huruf tu berbaris tapi dia sukunkan. Ini antara yang berlaku. Yang ini dikatakan kesalahan-kesalahan yang perlu dielakkan. Yang ketiga, membariskan huruf yang sukun. Kalau huruf yang sukun tu sukunkanlah. Jangan nampak macam berbaris. Alhamdulillah, idza afaidatum dia bunyi dia sebut tawalud tu. Itu satu kesalahan rupanya tak mau. Jadi kalau kita biasa ditegur tentang yang kata tawalud tu, cuba baiki, cuba elakkan. Edah baca bagus. Tak adalah timbul ni. Jadi cuba kalau yang lain tu kalau ada masalah tawalud ni selalu disebut ditegur, cuba atasi masalah tu. Kemudian memanjangkan baris. Ini salah satu kesalahan rupanya. Kalau mat asli itu 2 harakat sudahlah. Kalau kata mat jaiz tu kita nak ambil 4 harakat semasa wasal, ambil 4. Ataupun bila nak diwakafkan mat jaiz 2 harakat lah. Kadang-kadang ni kita baca dia berhenti di situ pada mat jaiz, dia baca 4 harakat. Sepatutnya mat jaiz berhenti 2. Biasakan begitu. Kemudian yang kelima dia membuang huruf mat. Jadi kita melanggar hukum mat lah ni. Dia ada huruf mat. Huruf mat ada 3 kan, alif, waw, ya. Dia langgarnya tu. Tak baca hukum mat lah masuk dia tu. Terlepas pandang mungkin. Jadi elakkan. Yang keenam, meringankan sabdu yang selalu saya sebut ni. Kalau huruf tu sabdu nak buat macam mana? Kita pegang dia dulu, kemudian bariskan dia. Macam tu. Jangan ambil ringan, ambil mudah. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil. Kadang kita ringan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Dia begitu aja. Dia patut pegang dulu ba tu yang besar tu baru dibariskan dia. Tambah kalau huruf tu pula mempunyai sifat qalqalah. Lagi kuat pautan makhraj huruf dia tu. Itu maksud dia. Yang ketujuh dia kata mentasdidkan huruf yang tidak bersabdu.
Mana huruf tu tak ada sabdu. Tapi dalam bacaan seolah-olah bersabdu. Siratal ladzina an'amta alaihim ta'alaihim. Dia ta'a. Sedangkan itu izhar mutlak ya. Dua-duanya kabir. Dua-duanya berbaris. Siratal ladzina an'amta alaihim ta'alaihim. Dia baca ta'alaihim, lekat bunyinya. Tapi dalam masa bentar laki saya tak jumpa lagi lah. Nak cover. Dah. Okey, kalau ada elakkan iman ya. Win. Okey, yang ke-8 tertukar baris. Yang ini biasalah ya, tertukar baris kadang tu. Yang ini satu kesalahan satu kesalahan dalam bacaan. Jadi yang ni cubalah. Ini tak dapat kita nak membantu macam mana, melainkan diri sendiri kena fokuskan dalam baris ni. Kalau apa, bila bertukar baris, bertukar makna. Inilah bahasa Arab ni kalau dia bagi i'rab. Kalau kita tukar baris itu, terutama baris-baris yang di akhir perkataan tu, dia memberi maksud yang lain. Jadi jaga pada baris. Kemudian yang ke-9, bertambah huruf. Bertambah huruf. Biasanya bila bertambah huruf dia berlaku antara lain huruf tu tidak bersabdu, tapi kita sabdukan dia. Kita faham huruf yang bersabdu memberi dua makna, ada dua suara huruf di situ kan. Itu menambah huruf lah tu. Itu antara dia ya. Jadi cuba elakkan. Yang ke-10, membuang satu huruf atau lebih. Dia tertinggal huruf. Huruf tu ada dalam penulisan dan dibaca. Tapi dia tak baca, tertinggal. Kemudian yang ke-11 ni juga ada berlaku, iaitu memasukkan lam ta'rif ke dalam huruf qamariyah. Yang ni bermakna lam tu patut kalau lam qamariyah ni dibaca dengan izhar kan, hukum izhar qamari. Al bunyi dia. Jangan dimasukkan terus ke dalam huruf selepas dia tu. Selesaikan pada lam qamariyah tu dulu. Itu antara kesalahan-kesalahan yang dikatakan lahan tadi itu ya. Okey, seterusnya kita tengok ya pada yang ke-6. Yang ke-6 iaitu isti'azah dan basmalah. Okey, bab isti'azah dan basmalah ni seterus pada apa ni ya? Nota. Ada nota saya hantar tu, kita terus rujuk pada nota ni, kita terus ambil terus cara nak baca isti'azah. Siap ya, nanti saya nak keluarkan dalam apa ni. Kami tu boleh tengok pada nota yang saya hantar tu. Okey ya. Okey, boleh nampak ya? Kalau respon, boleh nampak tak? Boleh ya, alhamdulillah. Baik. Hukum membaca isti'azah dan ataupun ta'awuz ya. Ada yang sebut isti'azah ataupun ta'awuz. Ya. Dia kata di sini ya, isti'azah ni apa? Suatu perkataan yang disepakati secara ijma' ulama' ialah lafaz, iaitu isti'azah tidak tergolong dari mana-mana ayat Al-Quran. Jadi isti'azah ni bukanlah salah satu daripada ayat Al-Quran. Sedangkan basmalah tu salah satu daripada ayat Al-Quran kan. Baik. Hukum membaca isti'azah. Walaupun dia bukan salah satu daripada ayat Al-Quran, tapi dia adalah perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi hukum membaca isti'azah atau ta'awuz ni, setiap individu yang hendak memula membaca Al-Quran, sama ada permulaan awal surah atau di tengah-tengah surah, maka telah disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Hukumnya adalah sunat yang dituntut. Okey, kalangan salaf atau kalangan khalaf ni siapa dia? Dia dikatakan ulama salaf,
Mana mereka ni hidup di 300 tahun pertama hijrah dulu. Ya. Dan selepas pada itu yang 300 hingga ke 400 500 hijrah itu dipanggil ulama khalaf, ya. Sebagai inilah. Baik. Hukum membaca isti'azah ni ada berkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah An-Nahl ayat 98. Jadi dia ada di muka surat 278 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Oleh itu apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan daripada Allah dari syaitan yang dirujam. Okey, ini bermaksud baca ta'awuz dulu. Sama ada di awal ataupun di tengah surah. Ini yang dituntut sangat-sangat ya. Yang basmalah tu sunnah yang ini dituntut perintah. Jadi ya sirah ta'awuz ni ada berbagai ya. Di situ ada saya bekalkan situ ya. Yang pertamanya kita boleh baca yang cara yang kedua boleh juga ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ataupun yang ketiga ya. A'udzu billahil 'azhim minasyaitonir rajim. Ada di surah yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul 'alim. Yang kelima itu boleh juga kalau ada diamalkan. A'udzu billahil 'azimis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Lepas tu baru baca basmalah. Tapi ulama mengatakan sirah yang pertama tu adalah yang afdal. Tapi tak salah kalau nak ambil yang bawah-bawah. Biasa kan dah ada bacaan begini yang diturunkan dari ulama ya. Silakan. Ini diamalkan oleh sahabat-sahabat juga ya. Bukanlah rekaan. Mana dari yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita tengok ya tentang ta'awuz ni. Para qurra berpendapat ucapan isti'azah mestilah dengan suara yang kuat yang didengari dalam pembacaan Al-Quran. Ia merupakan syiar dan bagi membezakan ucapan isti'azah membaca Al-Quran dengan tujuan yang lain. Ya. Jadi kalau kita nak mula baca Al-Quran tu, ta'awuz ni baca kuat sikit lah. Jangan baca pelan-pelan dia baca tak tanda aja. Tak. Baca pasal dia syiar Bila baca betul orang tahu orang tu nak baca Al-Quran. Baik, seterusnya dia kata apa? Sunat memperlahankan isti'azah dalam solat bagi imam dan makmum. Bukanlah semua dalam semua keadaan isti'azah ni mesti dibaca dengan kuat dah ya. Dalam solat kena secara sir sama ada dia imam ataupun makmum. Kemudian jika membaca Al-Quran secara senyap atau perlahan kalau kita baca Al-Quran untuk pelan-pelan contohnya mungkin kita baca di rumah yang ada jenazah ke, kita nak baca pelan-pelan perpelankanlah apa ni Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran secara beramai-ramai. Itu contohnya dalam tadarus di mana dia bukan pembaca yang pertama. Cuma yang baca kuat tu orang yang pertama aja. Orang yang kedua yang itu baca secara perlahan, secara sederhana sudah. Tak payah kuat dah Itu adab dia lah. Kemudian hukum waqaf dan wasal atas ta'awuz harus ada pada 4 wajah. Ini dia. Yang ini yang kita nak ambil Bagaimana untuk baca ta'awuz sama ada kita nak ambil secara waqaf satu-satu ayat dengan basmalah dengan surah ataupun kita nak wasalkan keseluruhannya. Okey, di situ ada empat cara di situ. Yang pertama waqaf atas kedua-duanya. Wajah ini terlebih elok. Contoh maksud dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita ambil ayat yang surahnya kita nak baca, ayat pertama dia tu. Contoh Yang kedua dia kata waqaf atas ta'awuz dan wasal basmalah dengan awal surah berikutnya. Kita akan tunjuk contoh di bawah tadi.
Kita boleh tengok contoh dia kata waqaf pada ta'awuz dan basmalah disambung dengan ayat berikutnya. Okey, pada muka surat 3 tu ada contohnya. Cuba semak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini wajah yang pertama tadi. Waqaf pada ta'awuz, waqaf pada basmalah, waqaf pada ayat yang berikutnya tu. Yang kedua dia kata waqaf pada ta'awuz, sambung basmalah dengan ayat pertama surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Boleh dibaca begitu pada wajah yang kedua tadi. Kemudian dia kata wasal ta'awuz dengan basmalah dan waqaf atasnya. Maksud dia begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Mana disambung ta'awuz dengan basmalah, waqaf pada basmalah, kemudian ambil ayat yang pertama surah tu. Itu maksud dia. Kemudian yang keempat dia kata wasal ta'awuz serta basmalah serta wasal basmalah dengan awal surah berikutnya. Melainkan apabila ada bacaan itu isim al-jalalah. Isim al-jalalah ni mana ada kalimah Allah situ Jadi kena wasalkan semua ni. Kalau mampu silakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sambung terus. Boleh macam tu. Tapi cara yang paling elok, yang paling baik waqaf ta'awuz kita waqaf, basmalah kita waqaf. Dan ayat seterusnya pun kita ikut ayatan-ayatan. Cuma di sini kita nak betulkan tentang hukum dan cara membaca isti'azah. Kita boleh tengok nota tu ada di muka surat 2 tu. Ni. Kena jaga pada hamzah. Makhraj dia di pangkal halqum. Di kerongkong sana di pangkal. Bunyi dia tekan di situ. Jangan auzubillah dia punya bukan bezakan dengan ain tu. Di situ penting sebab apa makhraj ain dia berada di tengah kerongkong pula macam tu bunyi dia. Jangan auzubillahi minasyaitonir rajim. Tawa je bunyi tak mau begitu. Kemudian kita tengok pula pada huruf zal. Makhraj dia hujung lidah hendaklah dikeluarkan sedikit letakkan di hujung gigi kacip atas a'udzu zubillah. Jangan a'udzubillah zubillah itu huruf zai mesti keluarkan sedikit lidah tu, letak di hujung gigi kacip atas bagi huruf zal. Ini zal ni saya sentuh di sini yang huruf-huruf yang selalu agak subhah bacaannya yang tidak jelas. Kemudian seterusnya berurut shin jelaskan sifat tafasyi dia tu dan hukum lin ada di situ, iaitu shin ada tafasyi, kemudian selepas dia ada ya sukun. Kita perhati situ ya sukun, huruf sebelumnya berbalik fathah, bacaan dia lin lunak, lembut. Syai, jangan sai. Selalu kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Cuba dapatkan suara lin. Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada bacaan lin kita boleh sampai 1,5 harakat Jadi ada masa untuk kita raikan kedua-dua suara huruf. Pada shin ambil sifat tafasyi dia, pada ya ambil suara lin dia tu. Kemudian seterusnya pada
Ra, Ar-Rahim ya, Ar-Rahim tu. Pada idgham samsi di situ. Di mana selepas lam ta'rif ada ra yang bersabdu. Baik. Setiap kali dalam bacaan apabila kita bertemu dengan ra yang bersabdu, hendaklah diringankan takril, iaitu sifat pada ra tu takril ya, getaran. Yang salahnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Dia baca nur. Itu ditebaklah takril tu. Ringankan kata takril dia tu. Macam mana nak ringankan takril ra dalam keadaan senyum sedikit, yang kita praktiskan selalu. Jadi dibaca begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Jangan nurrajim, jadi nur. Itu cara kita nak baca isti'azah. Walaupun kita tahu macam mana nak baca isti'azah, basmalah dan ayat dia, kita sama nak waqaf ke nak wasal ke macam mana, tapi sebutan pada ayat ta'awuz tu sendiri betul Ini ayat ni mohon perlindungan kalau bacaan kita tak betul. Jadi syaitan tu duduk tepi kita lagi lah, dia senyum je tengok Aida. Baik, itu bab ta'awuz. Kemudian kita berpindah kepada hukum membaca basmalah pula. Hukum membaca basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ni terbahagi kepada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, dan yang keempatnya diharamkan membaca basmalah di tengah-tengah surah Al-Fatihah. Itu dan keempat. Yang dikatakan wajib iaitu permulaan awal surah Al-Fatihah, kerana ia termasuk sebahagian daripada ayat Al-Fatihah. Jadi bila kita baca Fatihah, ayat pertama kita adalah basmalah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dari mazhab yang lain, dia basmalah tu dia tidak baca. Dia terus baca Alhamdulillahirabbil alamin itu sebagai ayat yang pertama. Ini khilaf pada ulama fiqh. So kita jangan nak bahas-bahas waktu lah Dia mazhab Syafi'i kata Fatihah tu adalah salah satu daripada ayat surah basmalah itu adalah salah satu daripada ayat Fatihah. Maka kita bacalah macam biasa tu tak ada masalah yang tu. Jangan duk bergaduh lah. Kalau kita berpegang kepada Fatihah tu dibaca dengan sin, silakan. Kalau kita dengar orang baca dengan sin pun jangan bergaduh. Itu masing-masing punya pegangan yang memang benda tu memang ada di dalam hadis pegangan masing-masing. Baik, yang kedua dia kata sunat masa bila, iaitu pada semua permulaan awal surah kecuali di surah Fatihah tadi. Surah Fatihah ni kita wajib kan. Tapi bagi surah-surah yang lain, basmalah ni sunat. Jadi bila sunat tu eloklah dibaca dapat pahala sunat. Itu maksud dia. Jadi kalau tak baca pun tidaklah menjadi salah kecuali pada surah Taubah, iaitu surah Bara'ah sana di sini tidak dibenarkan membaca basmalah. Di sana iaitu hukum ni yang ketiga tu haram. Iaitu pada awal surah Bara'ah ataupun surah Taubah mengikut qaul Imam Ibnul Hajar. Ini pun ada khilaf juga pada ulama Namun pendapat yang muktamad adalah makruh. Bukan dia haram dia kata makruh membaca basmalah sama ada di awal atau pertengahan surah Taubah tu. Mengikut qaul Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Hamzah Al-Ramli Al-Ramli. Dia kata makruh. Jadi kita pun tak tahu haram ke makruh ke haram. Kita pun duk pening nak baca macam mana ni Tanya ustaz pun kata tak tahulah nak buat macam mana. Jadi yang paling mudahnya kita ambil jalan pertengahan. Dia kata tak ada baca di awal tu, kita jangan baca aja lah. Jadi cara yang paling baiknya sambung je dari surah Al-Anfal tu masuk ke surah Bara'ah tu. Selesaikan masalah di situ. Jadi cara dia hukum cara macam mana nak baca basmalah ni ada 3 wajah di sini. Dia kita tengok pada muka surat yang keempat tu. Nanti saya tunjukkan macam mana kita nak baca nak sambungkan surah Al-Anfal masuk ke surah Bara'ah tu tadi. Tapi sebelum ni kita tengok juga hukum wasal dan waqaf atas basmalah. Iaitu harus pada 3 wajah. Waqaf atas akhir surah dan atas basmalah.
Ini yang terlebih elok. Ya. Bermakna kita di akhir surah tu kita wakafkan, lepas tu ambil basmalah dan baca surah berikutnya. Itu maksud dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu maksud dia tadi. Okey. Kemudian yang kedua dia kata wakaf akhir surah dan wasal basmalah dengan awal surah berikut. Ya. Jadi kalau kita contohnya kita baca sesuatu surah, habis surah tu kita wakaf. Ya. Jadi nak dicontohkan, cuba kita ambillah mana-mana surah dalam Al-Quran ya. Okey, dapat. Dapat, alhamdulillah. Baik. Kita pergi pada muka surat tu balik ya, pada bacaan basmalah kita tadi. Okey. Ada 4 cara ya, ada 4 hukum membaca basmalah ni, iaitu wajib, sunat, harus dan haram. Kemudian cara kita nak baca basmalah ni, yang pertama wakaf atas akhir surah dan atas basmalah. Ini yang terlebih elok. Maksud dia begini ya, cuba kita buka Al-Quran ya. Kita rujuk pada muka surat 602. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. So kita baca Al-Maun ya. Wa yamna'unal ma'un. Dan kita sambung surah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu maksud dia yang pertama tu. Yang kedua dia kata waqaf akhir surah dan wasal basmalah dengan awal surah berikut. Maksud dia begini. Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dan yang ketiga, wasal akhir surah dengan basmalah dan wasal basmalah dengan awal surah berikut. Mana diwasal semua sekali. Itu maksud dia. Contoh, wa yamna'unal ma'una bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Itu maksud dia, diwasal semua. Kemudian apa dia tulis itu, tidak harus dibaca wasal akhir surah dengan basmalah dan wakaf atasnya. Yang ini elakkan ya, cara macam ni. Ini bukan nak suruh ya, nak contoh supaya jangan buat begitu. Maksud dia begini ya. Wa yamna'unal ma'una bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu inna a'tainaka, jangan buat macam tu. Ya. Siapa dikhawatiri takut basmalah ni sebahagian daripada surah Al-Ma'un. Ya. Kalau nak sambung akhir surah Al-Ma'un sambung dengan basmalah, sambung dengan awal surah Kautsar ni tadi. Yang tu ya. Jadi jangan dipisahkan. Itu antara kaedah ya, kaedah untuk dalam bab basmalah. Okey, seterusnya kita tengok ya tentang hukum dan cara membaca basmalah dengan betul ya. Tengok sikit. Cuba rujuk pada muka surat 4. Ya. Apa yang perlu kita jaga pada basmalah ni? Pertama, pada sin yang sakin tu. Sin sukun. Dia ada sifat hamas dan sofir. Ya. Bismillah, dapatkan sifat sofir suamanya dan hamas dia tu ya. Baru dia bariskan mim pula ya. Kemudian ya, selepas itu bismil. Okey, kita nak masuk pada lafaz jalalah, pada kalimah Allah tu, pada lam yang bersabdu tu ya. Lam yang bersabdu. Pegang dulu huruf yang bersabdu, pegang dulu baru dibariskan dia. Bismillah, millah. Begitu ya. Irrahman, pada ra yang bersabdu ringankan. Jangan baca
Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Hiru tak mau. Hirroh, ya. Kemudian pada ha, ya, ha yang sukun tu, ya, ada sifat hamas, ya, yang pedasnya tu, dapatkan yang tu. Roh, jangan rohma itu ha sipul. Pada ha pedas ni, dapatkan kepedasan sikit bunyi dia tu, ya, disempitkan kerongkong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cara nak dapatkan bunyi sebutan yang sempurna, jangan lajulah bacaan tu. Ya, baca jangan tartil, ya, cara dengan tajwid orang kata, cara yang sederhana saja. Kalau laju nanti Bismillahirrahmanirrahim dengan ha pedas jadi ha simpul, ya. Sabdu kita ringankan, ya. Banyak mahraj urut dan sifat itu banyak yang tertinggal. Ya. Jadi pada kalimat ar-rahim juga sama, ya. Pada ra yang bersabdu tu ringankan takrir dia, ya. Kalau kita baca salah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nur rahim, dia bunyi nur. Ya. Yang eloknya bunyi nirra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca satu-satu macam tu, ya. Pada mim yang di akhir tu naklah dirapatkan kedua bibir dengan sempurna, ya. Ringankan, rapatkan bibir dengan ringan, sempurnakan. Selesaikan suara mim di hujung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, ya. Cuma sedikit, ya, ingatan apabila kalimat ar-rahim kalau kita baca dalam Fatihah, ya, yang ni jangan dimasukkan suara mim itu ke dalam maksud saya jangan dimasukkan suara ya mat ke dalam mim, ya, masa baca Fatihah. Maksud dia begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, him. Seolah-olah, ya tu masuk ke rongga hidung, hosium. Macam ini salah, ya. Pisahkan suara ya mat, ya, dengan mim tu. Selesaikan ya mat tu kalau nak baca 2 harokat ke 4 harokat atau 6 harokat, selesaikan dulu, baru dimatikan mim tu, bawa ke hidung sikit. Pasal nak dapatkan dengung pada mim tu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, ya. Itu pada basmalah. Okey, ya. Cara baca tadi kita dah sebut. Okey, ini pada surah Bara'ah ataupun surah apa ni tadi, ya. Yang dia kata haram, ada yang kata makruh, ya. Kata Imam Shatibi, ini ada matan ni, ya, yang melarang. Dan jika kamu menyambung akannya atau kamu mula dengannya Bara'ah, maka janganlah kamu mendatangkan basmalah kerana turunnya ia dengan pedang. Itulah sebabnya, ya, kenapa pada surah Bara'ah ni, surah Taubah ni tidak ada basmalah, kerana ia diturunkan semasa peperangan. Habis dah tu nak baca macam mana, ya. Jadi cara bacaan dia kita dah ramai kita dah tahu, ya. Di mana kita wasalkan akhir surah Al-Anfal, ya, dengan awal surah Bara'ah tu. Okey, ya. Kita ambil contoh dia di sini. Okey, cuba ambil Al-Quran, ya. Macam mana, ya, pada surah Bara'ah kita nak baca surah tu tanpa membaca basmalah. Cuma ambil Al-Quran, ya. Okey, ya. Kita pergi pada surah Taubah. Cuba buka surat 187.
Dah ada Al-Quran tu, buka muka surat 187. Jadi pada surah Taubah ni tidak ada basmalah. Ta'awuz boleh, ta'awuz boleh baca. Cuma basmalah saja. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, semasa kita membaca surah Al-Anfal, di akhir surah Al-Anfal tu kita sambung terus dengan surah Bara'ah. Sekurang-kurang kita ambil satu ayat ataupun satu muka surat sampai ayat yang ke-6 tu. Jadi bila akan datang kita nak sambung balik bacaan dia pada muka surat 188. Jadi kita baca ta'awuz, kita bacalah apa ni kaifa yakunu tu terus. Ada ulama kata di awal saja yang tak ada basmalah. Di tengah-tengah boleh baca basmalah kata dia. Cuma di awal saja. Jadi tak ada masalah lah yang tu boleh. Cuma yang di awal surah Bara'ah ni, bila kita baca surah ni, kita sambung terus daripada akhir surah Al-Anfal, kita sambung terus pada awal surah Bara'ah ni. Contoh dia begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Kita sambung terus akhir surah Al-Anfal dengan awal surah Bara'ah ni. Jadi situ kita tengok ada hukum itlaq. Jadi kalau nak sambung teruslah, tapi jangan tinggalkan hukum tajwid di situ. Di akhir surah Al-Anfal tu sambung dengan awal surah Bara'ah, ada hukum itlaq. Dengungkan dulu. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Dia ni ada lagi satu keadaan kita boleh waqaf di akhir surah Al-Anfal. Dan sambung dengan awal surah Bara'ah. Mana bila kata waqaf, putuskan nafas, putuskan suara. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Dia sambung begitu boleh. Dan teruskan bacaan. Dan ada juga satu lagi bacaan, saktah. Saktah di akhir surah Al-Anfal ni, kemudian sambung terus dengan Bara'ah. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Dia ada saktah di situ. Jadi cara yang paling bagus, yang mudah bagi kita, waqaf di akhir surah Al-Anfal, kemudian masuk surah Bara'ah, sambung terus. Jadi kita selamatlah daripada orang kata takut kita terlanggar hukum tajwid, takut nafas tak sampai. Itu contoh pada basmalah. Baik, kita rujuk balik pada kitab ni, dah di hujung dah di hujung tentang yang dibahaskan dalam kitab surul ni. Memulakan bacaan dengan istazah dan basmalah. Jadi dah habislah di situ. Jadi sebahagian daripada apa yang ada di dalam kitab Ustaz Surul ni, saya dah bekalkan dalam nota tu sedikit sebagai panduan. Mudah-mudahan dapat membantu kita lah, insya-Allah. Boleh? InsyaAllah. Baiklah, sebelum kita tangguh, kot ada kemuskilan kita nak kongsi dulu. Saya nak tanya boleh Ustaz? Silakan Iman. Kalau macam kita membaca Quran, kita kena elakkan kesalahan jali dengan khafi kan? Ya. Tapi kalau kita menghafal, kesalahan-kesalahan tu kadang-kadang kita tak perasan. Tu dikira kesalahan jali atau khafi ke Ustaz? Ya. Sama ada kita secara baca bersurat atau secara hafalan, jaga tajwid. Tidak ada orang kata keistimewaan bagi menghafal dengan boleh kita langgar tajwid. Tak boleh.
Itu pasalnya sebelum kita menghafal sesuatu surah, dalami bacaan bertajwid dulu. Lepas tu baru kita hafal. Bila kita dah mahir dengan tajwid pada surah tu, kita hafal jadi senang, Iman. Cukup senang kita hafal surah tu. Kita boleh terbayang. Lepas ni ada mat jaiz, lepas ni mat wajib, lepas ni ada nun bersabdu, lepas ni ada qalqalah. Maksudnya kita dah mahir betul, dah terbayang depan mata ayat tu. So elakkan melanggar tajwid semasa menghafal. Sebab apa? Kalau kita ambil ringan, Iman, besok kita bawa, terutamalah kalau macam lelaki kan, kalau jadi imam, dia bawa surah tu, makmum boleh kesan. Dengung tak cukup, qalqalah yang tak ada, sepatutnya benda tu dibaca dengan mat 4 harakat, dia baca 2, contohnya kan. Jadi agak tak cantik lah bacaan tu. Wallah. Ya, ada lagi muskilah lain. Nak tanya, Ustaz, Ya. basmalah yang pasal ayat apa yang bang tu, kalau kita nak mula pun kita kena mula daripada akhir surah kan, Al-Anfal juga. Ya, yang paling baik. Kalau kita dah sampai surah Al-Anfal, kita dah Innallaha kita dah habislah situ, dan kita tak perasan. Selepas tu Baroah kan, kita pun tutup Quran Sadaqallahul Azim. Besok ada nak sambung balik surah Baroah, nak buat macam mana kan? Jadi kita baca ta'awuz, terus baca Baroah. Boleh ya, elakkan basmalah itu aja. Tapi kalau kita perasan, memang kita orang kata nak baca banyak hari tu, jadi daripada akhir Al-Anfal tu sambung teruslah. Sama ada kita wakaf di akhir surah Al-Anfal, kemudian ambil ayat pertama Baroah, ataupun kita wasalkan akhir Al-Anfal dengan awal Baroah, dengan kaedah kita tadi lah. Sama ada kita, tapi kalau wasal hati-hati sama ada kita kena baca dengan iqlab ataupun dengan saktah. Tapi yang paling mudah kita cara wakaf lah. Itu mudah tapi kalau kita terbuka aja surah Baroah nak buat macam mana? Baca ta'awuz. Namun begitu, kalau ada juga imam mengatakan dia tidak katakan haram, dia kata makruh. Tapi dalam agama, walaupun dia kata makruh, elakkan. Yang kita makruh aja, tak apa. Tak kalau boleh kita elakkan benda-benda macam tu. Kalau dia kata tak boleh tu, udahlah. Janganlah kita, makruh tak apa. Usah. Bila agama larang tu, adalah sebabnya. Tapi pada surah Baroah ni, kenapa dia dia kata tidak ada basmalah? Kerana dia diturunkan semasa peperangan. Masa peperangan mana ada belah ihsan kan? Itu alasan dia. Wallahu a'lam aja. Ya. Aida, okey. Ustaz, tanya. Apa tadi Ustaz cakap antara yang bacaan yang dilarang adalah bila macam seorang tu baca satu ayat, lepas tu yang kedua sambung ayat kedua. Macam tu ke Ustaz? Betul. Wadduha, saya baca wadduha, Cik Yang baca pula dia sambung pula. Wallaili idza saja. Kemudian ya ada sambung. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Dia pula sambung ayat susun. Itu dilarang. Memang dalam apa ni memang tak dibenarkan lah Nak baca satu surah. Habis. Walaupun hafazan. Ya. Walaupun macam tengah tasmid hafazan antara satu sama lain, macam tu pun perlu dielakkan. Elakkan kita tumpukan pada bacaan kita. Jangan kita sambil sambung-sambung kan. Dan selalu juga berlaku masa tadarus di akhir-akhir tu kita baca beramai-ramai kan. Sebenarnya kita menyambungnya tu. Kadang-kadang sambung di tengah ayat pula tu. Ayat terakhir tu dia habis separuh saja sambung. Saya pun tak faham lah kenapa begitu pada masa yang saya belajar, guru saya kata tak ada lah bacaan begitu kata dia. Jadi janganlah ikut-ikut kata dia. Bila dalam Al-Quran dia ada pesan bila Al-Quran itu dibaca, hendaklah kamu diam dan dengar. Dia tak suruh kita macam nak orang kata cara bernasyid pula ramai-ramai. Tak bila Al-Quran itu dibaca, hendaklah kamu diam dan dengar. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi bila orang baca sesuatu surah tu, dengar aje lah sampai habis. Kalau kita boleh menghayatinya, silakan. Lagi bagus. Baik, Sufia, ada muskilan? Pagi ni tak ada? Okey, Sufia ni antara yang termuda dalam belah kita. Bagus dia ni.
Baiklah, kalau tak ada apa-apa persoalan, kita akan sambung kitab kita ni pada pertemuan akan datang ya. Jadi kalau ada lapang kelapangan ya, mungkinlah kita boleh buat hari Sabtu malam Ahad, dan kalau hari pagi Ahad macam ni ada kelapangan, kita sambung lagi. Dapat cepat sikit kita khatam kitab ni, itu tujuan dia ya. Dan kalau dengan apa, pasal dia ada banyak apa ni hukum-hukum, kalau boleh satu pertemuan saya nak selesaikan satu hukum. Kalau dalam nun tu ada banyak hukum. Jadi ada 6 hukum dalam hukum nun sakinah. Jadi kalau 6 hukum tu kita selesaikan dalam sekali pertemuan macam ni, mungkin tak ada yang kita bawa balik nanti Aida kan. 6 tu tertinggal dalam laptop aja nanti. Kan? Jadi kalau kita ambil satu-satu, mungkinlah ada juga yang kita boleh bawa balik kan. Kalau kita ingat huruf izhar ada 6. Contohnya izhar dibaca dengan jelas. Okeylah, kita boleh ingat dia tu. Nak tunggu minggu depan besok kan. Jadi kita boleh hafal satu tajuk tu. Kalau semua dirangkumkan sekali, takut satu tak dapat. Kan? InsyaAllah lah, mudah-mudahan ya. Biarlah ya. Kita tangguh dulu teman kita, mudah-mudahan ya. Ingat, ilmu milik Allah. Ya. Kita ni semua disuruh mencari ya, dari ilmu. Jadi ilmu ni milik Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memahami Al-Quran ni dengan niat apa? Untuk dapat baca Al-Quran ni dengan sebenar-benar bacaan ya. Dalam kitab Ustaz Surah ni dah disebut, innallaha yuhibbu wa yaqra'ul Quran waddan kama unzila ya. Bahawa Allah Ta'ala sukakan Al-Quran itu dibaca sebagaimana ia diturunkan. Kita carilah ya, cari dapatkan bacaan yang baik insya-Allah. Kita tangguh dulu pertemuan kita insya-Allah dengan doa ya. Doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم بركة القرآن العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.